السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang dimati dan dikasihi Tuan Imam, pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingganya, kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang untuk kita hidup lagi pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita dapat memulakan pagi kita dengan kita hadir ke rumah Allah menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu ramai manusia masih lagi dibuai mimpi, masih lagi berada di tempat-tempat tidur masing-masing. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung lagi perbincangan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karangan Al-Imam Al-Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan dalam bab yang pertama, iaitu akhlak para ulama salaf, dan dalam tajuk yang keempat iaitu ikhlas dalam beramal. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seterusnya memetik kata-kata daripada para salafus salih, para ulama salaf berkenaan dengan keikhlasan dalam beramal ini. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala berkata, aku melewati seketul batu yang bertuliskan di atasnya, kamu berilmu tapi kamu tidak mengamalkannya.
maka bagaimana kamu ingin ilmu bertambah? Jadi Imam Syekh Abdul Ibrahim Al-Adham rahimahullah ta'ala terkesan dengan kata-kata ini, dan sepatutnya kita sebagai orang yang beriman juga terkesan dengan kata-kata ini, kerana kita selalu lalai dan leka daripada majlis-majlis ilmu. Kita merasakan bahawa majlis-majlis ilmu tidak berapa penting ataupun kurang penting dalam kehidupan kita. Yang penting bagi kita ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Tetapi berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang wajib diketahui dalam kehidupannya, dalam kehidupan beragamanya, iaitu yang terdiri daripada ilmu fardu ain, yang merupakan kewajipan kepada setiap individu muslim, dilalaikan begitu sahaja kerana mengutamakan ilmu-ilmu keduniaan, mengutamakan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dikesampingkan. Maka bagaimanakah amalan-amalan yang hendak dilakukan? Yusuf bin Athbat rahimahullahu ta'ala berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah dengan firman-Nya, katakanlah kepada kaummu agar menyembunyikan amalan mereka daripada makhluk yang lain, kerana akulah yang sepatutnya memperlihatkannya kepada makhluk. Ya, ini firman Allah kepada salah seorang daripada nabi-nabi, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Ya, supaya Allah menyatakan supaya menyembunyikan amalan. Tapi kalau amalan yang fardu, solat berjamaah, takkan nyuruk tuan-tuan datang ke masjid. Pergi ke masjid menyuruk-nyuruk, kan mengapa? Nak menyembunyikan amalan, takut orang tahu. Tak bolehlah pula tuan-tuan. Tetapi amalan-amalan yang dimaksudkan ialah amalan-amalan yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sunat, solat-solat sunat, zikir-zikir, selawat, istighfar, tidak perlulah diketahui ataupun diwar-warkan. Ataupun bahkan kalau kita melihat hari ini di zaman kita ini, zaman serba berkecanggihan, melakukan amalan fardu pun nak diviralkan. Pergi mengerjakan umrah, mengerjakan haji, memviralkan gambar-gambar mengerjakan haji, mengerjakan umrah, mengambil gambar ketika bertawaf, tawaf di keliling Kaabah, mengambil gambar ketika berada di saf-saf solat berjemaah, kemudian post pula ke grup-grup WhatsApp, post pula ke Facebook, IG dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan. Abu Abdurrahman bin Zahid rahimahullah ta'ala telah menghinakan dirinya seraya berkata, siapa yang lebih buruk daripadaku? Aku telah beribadah kepadamu, yakni kepada Allah, dengan cara terang-terang, dengan amanah, dan aku telah berkhianat kepadamu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan ibadah kepadamu secara sembunyi-sembunyi. Masya Allah tuan-tuan. Kata Fudail bin Iyad
rahimahullah ta'ala, sesiapa yang memberi petunjuk kepadaku sehingga aku dapat menjadi seorang ahli ibadah yang menangis pada malam hari dan berpuasa pada siang hari, nescaya aku akan berdoa kepadanya. Ya, kata Fudail bin Iyad ini, siapa yang dapat memberi petunjuk kepada aku, ya, sehingga sampailah aku dapat menjadi seorang ahli ibadah yang dapat menangis pada waktu malam hari. Masya Allah tuan-tuan, ya. Ini tidak ramai orang yang dapat menangis pada waktu malam hari, ya, di 1/3 malam yang akhir. Allahu Akbar. Ya, kecuali orang yang benar-benar orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar menyesali dosa-dosanya, benar-benar merasakan dirinya berdosa, ya, dan menyesali serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyedari dan mengetahui bahawa dosa-dosanya, ya, akan membawanya pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan benar-benar bertaubat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu orang tidak mengetahuinya. Dan juga dapat berpuasa pada siang hari, ya, dapat melakukan ibadah-ibadah puasa sunat pada waktu siang hari. Sebab tu tuan-tuan, ya, para ulama salafus salih, ya, para ulama-ulama sufi, mereka, ya, dua perkara ini mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun, ya, pada kita tuan-tuan orang awam ini, ya, kita tidak, walaupun kita melakukan dosa, kita tak rasa yang kita buat itu dosa. Menyebabkan kita tidak berasa untuk bertaubat, berasa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak rasa tidak hadir ke masjid adalah satu perbuatan yang, ya, kurang, yang tidak baik, kerana tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang paling mudah. Mudah je tuan-tuan, bukan susah. Nak datang ke masjid, solat berjemaah, ya, masuk ke masjid pun tak perlu kena bayar tiket untuk masuk ke masjid. Ya, sekarang ni lah, awal-awal selepas PKP tu hari, memanglah nak solat Jumaat memang kena, ya, kena booking dan sebagainya. Ya, tetapi sekarang ni boleh datang bila-bila. Ya, bila waktu-waktu solat tak ada siapa yang nak menghalang, kecuali orang yang bergejala lah. Zaman kita ni, musim kita ni, ya, musim COVID-19 ini, yang bergejala tak perlulah untuk kita datang ke masjid, kerana ia akan memudaratkan orang lain. Ya, tapi kebanyakan orang tidak datang ke masjid walaupun tidak bergejala. Sebab tu tuan-tuan, ya, bila, ya, kita dah boleh sedikit-sedikit, ya, dilonggarkan untuk merapatkan saf, maka kena usaha lebih sikit supaya masjid nampak ramai, nampak penuh, ya, walaupun masih menggunakan sejadah sendiri, ya, berbanding dengan sebelum COVID dulu, ya, kita boleh rapat bahu ke bahu, ya, kita nampak kelompongan, kekurangan, daripada solat Jumaat. Sepatutnya lebih ramai, sepatutnya selepas daripada kita dibenarkan dalam tempoh COVID ini, kerana patutnya manusia mengambil pengajaran, manusia mengambil iktibar daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maimun bin Mahram rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya tanda kebaikan tanpa dirahsiakan seperti jamban yang dihiasi luarnya. Ya, disebut situ tuan-tuan, maknanya tanda kebaikan yang tidak dirahsiakan, mana kebaikan yang dilakukan secara terang-terangan, menunjukkan kebaikan-kebaikan, ya, zaman kita hari ini viral, ya, kebaikan yang kita buat ambil gambar viral, ya, maka dia kata
ia adalah seperti jamban yang dihiasi di luar. Ya, dia mengumpamakan perbuatan seperti itu adalah seperti jamban. Tandas tempat kita buang air itu. Ya, dihiasi lawa-lawa di luar. Tapi di dalamnya adalah benda-benda yang najis. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala juga berkata, jikalau niat menuntut ilmu telah baik, ya, niat menuntut ilmu telah baik. Sebab itu tuan-tuan, ya, bila kita hadir ke masjid, ya, untuk solat berjemaah, terutama sekali pada waktu subuh, cuti, Sabtu, Ahad, dan juga waktu maghrib dan isyak, ya, maka kita perlulah berniat daripada rumah lagi supaya kita dapat sesuatu daripada kehadiran solat berjemaah kita, ya. Yang antaranya ialah mendapat ilmu. Duduk sekejap dalam majlis ilmu, ya, duduk dalam kuliah subuh, kuliah maghrib, ya, supaya kita dapat sesuatu boleh kita bawa balik ke rumah. Jadi kata Fudail bin Iyad, dia kata, jikalau niat menuntut ilmu telah baik, jadikanlah ia amalan yang tidak baik agar manusia mengetahui ia tidak mengamalkannya, sehingga manusia akan menjadikannya jaring untuk berburu dunia. Ya, jadi Fudail bin Iyad kata, ya, bila niat menuntut ilmu tu dah baik dah, ya, tetapi dia kata, ya, jadikanlah, ya, niat itu, amalan itu tidak baik di mata manusia. Maknanya tidak menunjuk ataupun tidak riak dalam melakukan amalan, terutama sekali amalan-amalan sunat lah tuan-tuan, ya, bukan amalan fardu. Amalan fardu pun hari ini jangan kita tunjuk-tunjuk, jangan kita viralkan, ya. Kita boleh hadir subuh ambil gambar, ni kawan ke Masjid Tariq bin Ziyad. Zuhur ambil gambar pula, ni kawan di Masjid Soy, kampung Sungai Soy. Asar ambil pula, ya. Ni kawan di Masjid Tunku Mahkota Abdullah Pramu. Habis 5 waktu semua, ya, nak diviralkan, pergi singgah masjid itu, singgah masjid ini, ya, dan sebagainya. Allahu akbar tuan-tuan. Pada suatu hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkunjung ke rumah Fudail bin Iyad seraya berkata, ini Masya Allah tuan-tuan, ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama sufi yang terdahulu, mereka sering menziarahi antara satu sama lain, antara sesama ulama, sama-sama wali Allah tuan-tuan. Masya Allah, ya. Kita jangan kata nak pergi ke rumah ataupun menziarahi ke rumah ulama, datang ke masjid pun payah. Bukan tuan-tuan yang ada ni, ya, hak yang tak datang. Allahu akbar tuan-tuan. Pada suatu hari, jadi kata Sufyan Ats-Tsauri kepada Fudail bin Iyad bila dia menziarahi ke rumah Fudail bin Iyad, dia kata, wahai Abu Iyad, berilah aku nasihat. Masya Allah tuan-tuan, ya, Sufyan Ats-Tsauri ni seorang ulama yang terkenal waktu itu, ya, ulama yang hebat, yang wali Allah di zaman itu, ya. Itu pun dia pergi ke rumah Fudail bin Iyad minta nasihat juga tuan-tuan. Masya Allah, ni kira tahap tok guru ni tuan-tuan, ya. Kalau kita mungkin tahap maha guru lah ni, ya, tetapi masih lagi meminta nasihat-nasihat daripada, ya, ulama-ulama. Allah. Fudail bin Iyad berkata, aku nasihatkan kamu ya ma'asyiral ulama, kamu seperti lampu yang menerangi suatu negeri, ya. Ulama tuan-tuan, ya, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, macam Tok Imam kita, Masya Allah bacaan, ya tuan-tuan, solat tadi, tak tahulah kok ada yang tertidur tengah solat tadi, wallahu a'lam lah tuan-tuan, ya. Bacaan Masya Allah. Jadi dia kata, kamu seperti lampu yang menerangi suatu negeri, tapi kamu telah menggelapkannya.
Allahu akbar. Setara Sufyan Ats-Tsauri ni, Fudail bin Iyad kata, masih mengatakan begitu lagi. Kamu seperti bintang-bintang yang memberi petunjuk kepada orang jahil, tapi kamu telah membuat orang terhairan-hairan. Ya, pelik, membuat orang menjadi pelik. Salah seorang kamu telah berkunjung ke rumah-rumah pejabat, lalu kamu duduk di sofa-sofa empuk mereka, makan makanan mereka dan menerima pemberian mereka. Kemudian kamu pergi menuju masjid dan duduk di sana. Lalu kamu berkata, ini kata Fudail bin Iyad kepada Sufyan Ats-Tsauri, lalu kamu berkata, ia telah berbicara kepada kami daripada si fulan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Seperti ini. Ya, dia tak sebutlah apa dia. Demi Allah, apakah seperti orang penuntut ilmu? Ya, dia kata, demi Allah, adakah perbuatan ataupun perlakuan begitu, ya, layaknya seperti orang yang menuntut ilmu? Ya, duduk pergi ke pejabat, bukan tak boleh pergi pejabat, tuan-tuan, tapi ini mereka ulama sufi ini, mereka sangat menjaga diri mereka daripada, ya, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan aib, ya, tidak memerlukan kepada, ya, tidak memerlukan kepada kemewahan ataupun, ya, dunia, ya, saja. Allahu akbar. Sufyan menangis hingga sesak nafasnya mendengar nasihat daripada Fudail bin Iyad itu. Sufyan Ats-Tsauri menangis sampai sesak nafas. Allahu akbar, tuan-tuan. Kalau kita dengar kata-kata tadilah, tak rasa apa pun, tuan-tuan, tak rasa benda pun. Dia lah benda dia nak cakap lah, padahal kita minta nasihat, ya. Tapi Sufyan Ats-Tsauri menangis sampai sesak nafasnya sambil keluar pergi meninggalkan Fudail bin Iyad. Ya, lalu Fudail bin Iyad berkata, dikata apa Fudail bin Iyad, apabila kamu melihat orang yang berilmu memberi pelajaran kepada para raja dan mencari-cari dunia, ya, orang yang berilmu, ya, beri pelajaran kepada raja dan mencari-cari dunia, maknanya dia nak pada dunia, ya, mengajar kepada raja, mengajar kepada pemerintah, tapi dia sebenarnya dia nak pada dunia, ya. Ketahuilah sesungguhnya ia telah bersifat riya. Allahu akbar, tuan-tuan, ya. Sebab tu kena jaga, sungguh payah, tuan-tuan, bukan senang nak jaga sifat ikhlas ni, ya. Ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan, ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Masya-Allah. Sufyan bin Uyainah berkata, ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala berkata, tadi Sufyan Ats-Tsauri, ya, ini Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, apabila kamu melihat seorang penuntut ilmu, manakala bertambah ilmunya, bertambah pula sukanya kepada dunia, maka janganlah kamu mengajarinya, kerana kamu akan membantunya untuk masuk ke dalam api neraka disebabkan pelajaranmu. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Ini kata Sufyan bin Uyainah, ya. Kalau sekiranya kamu nampak seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, ya, bertambah ilmu dia, tapi dia bertambah juga suka kepada dunia, nakkan kemasyhuran, nakkan kemewahan, ya, nakkan kepada, ya, apa yang dipelajari itu hendak kepada habuan dunia, maka dia kata jangan kamu ajar dia, ya, berhenti daripada mengajarnya, ya, kerana kamu akan menolong dia untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tuan-tuan. Allahu akbar. Masya Allah. Ka'ab al-Ahbar
berkata, akan datang pada suatu zaman di mana orang jahil menuntut ilmu. Kemudian mereka akan berubah fikiran ketika mereka berdekatan dengan para pejabat. Ya, maknanya dengan orang yang berkuasa. Sebagaimana perubahan yang dialami wanita ketika berdekatan dengan seorang lelaki. Seperti itulah ilmu yang mereka dapatkan. Ya, jadi Ka'bul Ahbar dikata ini akan sampai pada satu ketika zaman di mana orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, ya, akan berubah fikiran ketika berdekatan dengan kuasa ataupun jawatan. Ya, dia akan berubah fikiran daripada asalnya menuntut ilmu ikhlas kerana Allah, tetapi bila berhadapan ataupun berdekatan dengan kuasa, ada kuasa, ya, jawatan, ya, maka dia akan berubah kepada, ya, perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah keduniaan. Ini masalah, tuan-tuan. Salih Mari rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang mencari keikhlasan dalam menuntut ilmu, maka janganlah menyangkal apabila manusia mengatakan ia seorang yang jahil dan riya. Orang yang tengah belajar ilmu, ya, jangan marah kalau orang kata awak ni jahil, awak ni tak reti, ataupun awak ni riya, awak ni nak menunjuk-nunjuk ke orang. Jangan marah. Ya. Sehingga jika dalam hatinya menerangkan tentang kebenarannya, maka ia telah mendapatkan keikhlasan. Dan jika ia merasa kecil hati, bila orang kata awak ni jahil, awak ni riya, awak ni belajar kerana riya dan sebagainya, ya, maka ia telah bersifat riya. Kalau rasa kecil hati, awak ni benda belajar ni nak menunjuk ke orang ke? Sudah, tuan-tuan, kan? Itu kita lah, ya? Kita pun kan kecil hati. Kau malas dah belajar ke ni? Tak. Contoh, ada orang, tuan-tuan, ya? Satu pengalaman saya. Kita bila mengadakan tadarus Al-Quran bulan Ramadan, ya? Kemudian bila malam pertama tadarus Al-Quran, ya, adalah seorang tu, ya, dia baca Quran. Kemudian ditegur dalam tadarus itu, tak ramai pun, dalam, ya, 7-8 orang je. Bila ditegur, hari besoknya dan seterusnya tak datang. Tak datang dah tadarus. Masya Allah, tak boleh tegur rupanya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi itu kata Salih Mari, ya. Beliau berkata lagi, berhati-hatilah kamu akan alam dunia ketika kamu berada di suatu tempat duduk, kerana akan terjadi fitnah kepada kamu dengan perkataan yang indah dan ilmu yang dipuji-puji, dan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Mana berhati-hati, ya, ketika duduk dalam satu-satu kedudukan, berada dalam satu-satu kedudukan, ya, berada dalam satu-satu jawatan, ya, maka berhati-hati kerana akan terjadi fitnah, ya. Antara fitnahnya apa dia, tuan-tuan? Antara fitnahnya orang berebut untuk dapat jawatan kita itu, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, tanda-tanda riya disebabkan ilmu adalah merasa amalan seperti gunung, padahal amalan itu seperti semut yang kecil. Allahu Akbar, ya. Ini lagi berat, tuan-tuan. Ni tanda riya. Ini kita merasakan, ya, amalan yang kita lakukan besar sangat dah,
Ya, tapi padahal amalan itu macam semut kecil je. Ya, sebab tu bila kita biasa mendengarkan tuan-tuan, bila ustaz-ustaz menceritakan, ya, tok guru menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang beribadah, ya, ada yang mengatakan beribadah selama 80 tahun. Ya. Kemudian dia mati, dibawa menghadap Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya dia dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tapi dia membantah, dia tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah, dia nak masuk syurga dengan amalan dia. Maka Allah perintahkan malaikat supaya mengira ataupun menghitung amalannya yang selama 80 tahun. Ya, ada yang kata sepanjang hayat dia. Ya. Lalu dikira dan didapati bahawa amalan yang dilakukan sepanjang ataupun selama itu tidak mampu pun untuk membayar harga sebiji mata. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, ini. Allahu Akbar. Beliau juga berkata, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala juga berkata, jikalau ada seorang berilmu yang mengamalkan ilmu, nescaya ia seperti orang yang meneguk air minum berulang sedangkan ia tidak merasa senang. Ya, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu, dia seperti orang yang meneguk air, yang minum air, sentiasa minum air dan tak rasa puas. Kerana semua dilakukan dengan keadaan berat. Manakala bertambah ilmu, semakin semakin beratlah beban yang ia pikul. Masya Allah, tuan-tuan. Makin bertambah ilmu, maka berat lagi beban itu, beban ilmu itu. Ya, tapi jangan takut pula nak belajar ilmu. Ya, jangan takut pula nak jadi orang yang berilmu. Ya, walaupun beban yang berat, tapi bila amanah dengan ilmu itu, maka ia akan menjadi ringan sebenarnya. Maka tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu merasa senang dengan ilmu, kecuali ia telah melewati sirat, ya, yang membelah api neraka. Ya, selamat bila melepasi titian sirat, baru rasa selamat. Ya. Jadi ini adalah, ya, kata Fudail bin Iyad ini, kata-kata Fudail bin Iyad ini, ya, adalah merupakan, kalau kita nak ambil pengajaran, dia adalah cabaran bagi orang yang berilmu. Ya, kena amanah dengan ilmunya, kena menyampaikan ilmunya seperti mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tabligh, menyampaikan. Ya, tak semestinya menyampaikan ilmu, ya, melakukan tabligh itu perlu, ya, melakukan satu-satu dalam keadaan satu-satu cara. Tak, banyak cara, banyak kaedah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, tuntutlah ilmu untuk dapat mengamalkannya. Ni, orang yang belajar kena niat untuk mengamalkan ilmu. Kerana kebanyakan manusia banyak menyalahinya. Ramai manusia yang belajar ilmu tapi bukan untuk mengamalkannya. Kita tengok tuan-tuan dalam zaman kita ini. Ya, ada orang yang belajar sampai keluar negara. Ya, sampai, ya, peringkat yang tertinggi, tapi bila bekerja tidak dalam bidang itu. Contoh, minta maaf tuan-tuan sebut, ya, ini contoh saja. Seorang yang belajar engineering sampai keluar negara, ya, tapi balik dia tidak mengamalkan, dalam arti kata dia tidak berada di dalam bidang yang dia belajar. Ya, dia buat bisnes lain pula. Ya, dia buat berniaga pula. Ya, dia berniaga tidak berkait lalu dengan apa yang dia belajar. Ini maknanya orang yang belajar tapi tidak, tetapi menyalahinya. Mereka menduga telah selamat disebabkan ilmu yang mereka dapat, sekalipun mereka tidak mengamalkannya. Maka bagaimana
tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang azab bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya yang lebih ditumpukan ialah ilmu agama lah tuan-tuan. Ya, ilmu agama. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak lagi kata-kata para ulama salafus salih berkaitan dengan ya, ikhlas dalam amalan. Ya, jadi insya-Allah saya kira sekadar itu untuk kongsian kita pada pagi ini, supaya kita sentiasa mengikhlaskan niat kita ya, dalam melakukan apa saja. Sebab itu tuan-tuan, ya, kita diajar supaya setiap ibadah yang kita lakukan ya, dilakukan dengan niat yang ikhlas, niat kerana Allah. Solat lillahi ta'ala, ya, baca Quran pun lillahi ta'ala, zikir pun lillahi ta'ala, melakukan kebaikan-kebaikan, membantu, menolong orang dan sebagainya lillahi ta'ala, ya, bukan kerana sesuatu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita tuan-tuan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dengar, kita dapat sedikit ilmu, ya, walaupun tak banyak, ya, dan kita niatkanlah untuk mengamalkan apa yang kita dengar, ya, walaupun kita hanya sebagai mustami', pendengar sahaja, ya, bukan pelajar lagi, bukan penuntut ilmu lagi tuan-tuan, ya. Kerana penuntut ilmu dia kena ada kitab, kena ada buku, kena ada pen, catatan dan sebagainya. Itu sebagaimana yang kita belajar formal lah di sekolah. Itu penuntut ilmu. Tapi kita di masjid, ya, ataupun di surau tu adalah pendengar sahaja. Tapi insya-Allah tuan-tuan, walaupun kita pendengar, ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat amalkan walaupun sedikit. Mana yang kita ingat lah tuan-tuan, yang tak ingat tu tak ada arah lah. Yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu tak ada arah lah, ya. Tapi yang masuk telinga kanan dan lekat dalam pemikiran kita, itulah yang kita usahakan untuk kita amalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.